wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam satu Immigration. Yang berbahagia Tuan Muhammad Nasir bin Isa, Pengarah Immigration Negeri, Jabatan Immigration Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berusaha Tuan Muhammad Khalid bin Ali, Timbalan Pengarah Immigration Negeri, Bahagian Kawalan. Yang dihormati Tuan Puan Wan Zeti Rafina binti Wan Muhammad Suki, Timbalan Pengarah Immigration Negeri, Bahagian Pengurusan, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua Cawangan, Pegawai-Pegawai Kanan, hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kehadiran ilahi dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat dikumpulkan dalam satu majlis untuk berkongsi ilmu dan dapat diluangkan masa bersama jemputan kita iaitu Cik Fadil yang didatangkan daripada Singapura. Pertama sekali saya nak minta Cik Fadil kita memperkenalkan diri dia dan latar belakangnya. Silakan Cik Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil bin Husin. Umur usia saya 29 tahun. Saya tinggal di Singapura, kawasan Jurong. Dan saya masih belum kahwin lagi, single. Dan saya kerja sebagai ikut kerja lori. Hantar barang delivery. Itu je. Okey, untuk pertanyaan selanjutnya, saya nak tanya bagaimana Cik Fadil terlibat dengan kumpulan-kumpulan gangster? Macam mana? Boleh ceritakan? Okay, sebelum tu memang saya umur 12 tahun saya memang campur kawan Cina. Mostly memang kawan saya Cina. Saya belajar jahat pun dari family bapa. Dari situ saya kenal, saya belajar jahat, belajar ni semua dari bapa. Dari kawan bapa semua kawan Cina. Dari situ saya mengenal kawan Cina. Umur saya 12 tahun saya dah masuk lokap. Saya dah mengenal masuk lokap polisi, bukan prison, bukan apa. Dari situ saya pelan-pelan kelamahan saya terus mau tu kawan Cina. Dari situ umur saya 15 tahun saya dah masuk penjara budak Boysoma. Di sini panggil apa? Jibana Jubanaan. Singapura panggil Boysom. Dari situ pelan-pelan kelamahan saya terus macam hidup saya mau tu happy life, buat orang, buat ni, buat tu. Macam-macam benda saya buat sampaikan saya kan tak percaya Allah. Saya main rotan saya main lain dan kan sembah bahala Cina semua. Saya tak percaya Allah, saya kutuk Allah, saya hina Allah, caci Allah. Dari situ dan pelan-pelan kelamahan saya satu hari ni saya main kena lembat saya kena lembat. Saya tak ceritakan panjang full detail Kalau nak dengar full detail insyaAllah saya boleh detailkan Tapi kalau nak singkat saya singkatkan Terserah pada siapa yang nak dengar full atau singkat saya terserah. So saya mau tu kawan Cina saya kena lembat pun tahun 2007. Hampir mati. Saya dah kena lembat. Saya tak belajar agama dan saya pun tak tahu pasal agama dan saya pun tak tahu baca doa dan saya pun tak kena huruf. Pasti saya dah memang hina Allah pasal saya tak yakin Allah tu ada wujud. Saya tak percaya dengan Allah. Kalau Allah tu ada kan, kenapa dalam hidupku aku dalam keadaan susah, family aku susah, kenapa kau tak tolong aku kalau kau benar ada kan. Dari itu saya macam fuck off saya minta maaf saya cakapkan saya tak pandai. Saya ni orang simple, saya walaupun pakai kopiah tapi saya tak pandai nak pura-pura setiap berubah baik-baik. Cakapan saya memang tinggi je. Dan rasakan nanti niat baik dan kita pun dah pakai kopiah kita pun nak berpura-pura. Nanti depan baik belakang tu cakap ni mak kau lah itulah tak guna. Kita biar nampak kita punya cara kita. Be yourself kau nak jadi baik. Jadi tu so saya kena lembat dan saya kena pukul kat kawasan Newton kedai makan 8 orang, saya hampir mati. Darah saya dah banyak keluar 1.7 liter. Itu orang kata lambat 5 minit saya dah arwah dah. Tapi saya berjoget lah kat atas katil. Bila saya dah berjoget kat atas katil, terus saya tak sedar yang saya dah pingsan dah tidur lah.
Bila saya dah tidur tu, bila saya bangun nak masuk ke bilik ward lah, masuk ward, saya sadar saya boleh mengucap Alhamdulillah. Sedangkan saya tak tahu baca doa, saya pun tak tahu Alhamdulillah atau baca Bismillah pun saya tak tahu. Tu saya macam terkejut lah. Saya mengucap Alhamdulillah, tu saya diam. Tu saya buat for temporary saya recover diri saya untuk masa seminggu lebih. Pasal badan saya dah lesu, kian tak lumayan pasal darah banyak keluar 1.7 liter. Tu dari situ saya pelan-pelan dah recover kan, saya kononnya dia jadi budak baik sekejap lah. Tapi bila saya dah baik tu lah, tu yang saya punya tembiram keluar balik. Tembiram saya dah keluar balik, tu saya isap dada. Bila saya isap dada tu memang favourite lah. Permainan saya memang dada, perempuan. Kenapa buru-buru kan perempuan. Maaf kalau perempuan dengar kat sana kan, polis-polisi ke, saya cakap dulu lah, memang saya favourite ini benda. Bila saya dah isap dada, dah 3-4 tahun 3 tahun 4 tahun lah. Tu memang high lah. Sabu kan memang sabu, dia bukan lesu, dia macam hyper atau terbiak gitu. Satu lagi ni saya macam isap sabu ni kan, macam pelik. Benda yang tak ada saya boleh ceritakan. Saya boleh cakap Allah tu ada. Saya boleh ajak kawan saya dengan saudara saya solat. Bila sabu saya dah habis, saya dah down, dia punya chemical dah down, solat pun tak nak. Berbual pasal nama Allah pun kita tak nak. So macam pelik lah. Dari situ saya macam pelik. Kenapa bila isap sabu, main dada boleh berbual pasal agama. Bila tak isap tak apa, agama pun saya tak tahu. So kelemahan, saya rasa nekat diri saya fed up, saya tu stop. Saya cakap saya tak nak isap dada lagi. Saya fikir balik apa, sampai bila saya nak hyper, saya nak steam. Saya tak nak apa, orang kata kita dah beli barang mahal, habis buat sia-sia je berbual pasal agama. Sedangkan benda saya memang kaki steam. Dari situ lah saya tu buang, saya stop. Tu saya tu macam berhenti lah. Tahun 2014 saya kena sebut kat dalam rumah, kat dalam rimbat. Ada satu orang ni datang rumah, musuh saya lah. Dia datang rumah, dia ketuk, dia beri salam. Sekali mak saya buka, saya kena ambush kat rumah dan pukul saya sebab dia orang tak cucuk sampai mati kan. Tu kelemahan saya rasa macam mak apa ni. Tampak saya rasa macam beza lah hidup saya. Tu yang 2015 bulan 2, bulan 3 gitu, saya mimpi kiamat. Bila saya mimpi kiamat tu, saya tengah enjoy kat pantai, tepi pantai tu yang apa orang kata fish party ada perempuan, ada liquor, ada whisky, ada beer, kawan-kawan lelaki semua tengah kat dalam happy life lah. Bila saya tengah enjoy, sekali saya nampak macam sebelah hujung tu macam satu lautan tinggi datang, macam dari tingkat 8-9 gitu, datang mengalir kat kita, nak mengalir kat kita lah. Okay, Cik Fadil saya nak cakap sikit. Cik Fadil punya latar belakang ada tak belajar martial art ke apa? Ada tak? Martial art, kakak saya nak cakap saya belajar ni semua martial art, kita tak perlu nak cakap lah. Ini self defense kan. Kalau kita cakap sesuatu yang kita belajar pun, nanti kalau bila time datang, semua kokak. Biarlah kita belajarlah mati kita sendiri. Kita tak ada pun, kita kalau ada pun cakap tak ada. Kalau ada pun kita diam. Martial art mana boleh menunjuk. Dan kalau kita belajar ni, Muay pun tak payah. Bukan maksud saya tu daripada latar belakang kat dalam penjara ada belajar. Kat dalam penjara ada. Mesti belajar kat penjara. Memang harus belajar. Pasal ramai kat dalam penjara semua, kita tak boleh jadi keji lah. Kita nak fight macam mana pun. Orang kalau offer kita nak teruskan fight. Kita tak boleh jadi orang kata oh kat luar kita boleh bawa parang semua, tapi bila dia kat dalam jadi tikus kelaparan, tikus kepanasan, nak keluar tempat. Jadi itulah saya belajar. Okey, seterusnya macam mana Cik punya kesedaran timbul? Itu yang saya cakap lah, saya mimpi kiamat lah. Saya mimpi kiamat tu yang saya tu sadar. Saya pun takut nak keluar rumah. Sebulan saya tak keluar rumah. Saya takut sangat-sangat nak keluar rumah. Saya dah otak saya fikir ni kalau aku keluar rumah pasti aku mati kan bocor. So saya duduk sebulan dekat rumah, tak keluar. Handphone on off je lah. Orang call pun saya reject, saya tak layan. Saya cakap apa, saya malas nak layan. Pasal saya dah takut apa ini datang kalau duduk ni. Pasal saya buat orang boleh
Saya musuh banyak, saya memang kat Singapura memang suka buat musuh kan. Duit saya buat orang jadi baru saya. Itu yang diorang dendam dengan saya sampai sekarang saya ingat. So dari situ saya macam takut nak pulang rumah. Bila saya satu kawan sahabat saya datang, nah apa kawan saya, dia ajak saya pergi masjid. Dia cakap, jom dia pergi masjid. Tu macam satu batu terletak pada saya, terfikir apa macam satu dapat otak, boleh dapat ilham pula yang saya cakap apa dah. Kalau aku keluar mati, apa lagi kat dalam rumah, pasti mati pun. Pun saya bikin nekat untuk pergi masjid lah, untuk solat. Saya dah hati saya cakap, ni kalau aku pergi, kalau nak pergi solat, kalau aku kena bunuh lah, aku dah tak kuasa. Kita anak lelaki sampai bila kita nak status itu, otak saya dah terfikir gitu lah. Dah kelamaan 2 minggu, 3 minggu saya dah istiqomah. Tapi saya belum lagi yakin Allah lah. Tapi solat istiqomah tu ada, cuma percaya ke Allah tu ada. So pelan-pelan kelamaan saya jumpa Jemaah Tabligh. Dari situ Jemaah Tabligh ajak saya duduk apa musyarat dengan bayan, musyarat hari dengan bayan. Bila saya dah duduk dengan orang, saya hati saya senang sangat. Tapi cuma saya punya prinsip, kalau saya tak kenal abang, mungkin abang cakap saya sombong. Pasal saya tak suka senyum. Saya orang kalau tak senyum, saya pun buat bodoh je. Tak kira ke pangkat besar ke apa ke, dunia tak apa-apa, mati hanya sekali je pada saya. Jadi tu lah, saya orang tak tahu senyum, saya tak suka senyum pun. Kalau orang tu senyum, baru saya senyum. Kalau tak senyum, gila apa dengan korang, tak kira kau siapa. Betul bila ni saya cakap straight forward, saya tak singgung lah yang pangkat besar. Memang kat Singapura saya lillahi, saya memang tak suka baju biru. Saya mau tu pukul baju biru, saya tak suka baju biru. Baju biru kira saya panggil Singapura anjing bawah masuk dia kan. Itu kat Singapura lah. Padahal Singapura ni Melayu dengan Cina pun orang pandang hina dengan orang kat dalam itu kan. Beza dengan orang Malaysia. Terus kalau sini pun saya sanjung Malaysia tinggi, walaupun banyak jenayah, walaupun banyak bunuh, walaupun banyak dadah. Tapi bila pak orang berhijrah, sanjungnya tinggi. Pujian diorang yang motivation diorang tinggi. Tapi Singapura lain, beza. Walaupun kita bekas ada rekod dadah pun, ada itu pun, orang tak percaya yang kita dah ubah. Orang masih condemn lagi. So lama-kelamaan saya jumpa Jemaah Tabligh, saya dah duduk dengan diorang, saya dah kenalkan diri saya. Saya dah keluar 3 hari pun saya tak yakin. Bila saya keluar 40 hari di Palembang, kawasan Palembang kan, saya tengah naik motor. Kita keluar 40 hari, saya naik motor dengan jemaah-jemaah saya. Kawan saya dah sensor dah cakap, kau keluar ni, jaga niat. Niat nak jaga, jangankan niat sembarang. So saya okey lah buat bodoh. Bila saya dengan jemaah saya, kita tak ada plan. Kalau sesat ke, duduk jumpa ni kawasan tau, tak ada plan, tak ada apa. Bila saya tengah naik motor, saya ni orang tak suka tumpang lelaki. Saya suka bawa motor sendirian, tak tumpang sendiri atau tumpang wanita je. Itu favourite saya kalau bawa motor. Wanita belakang saya atau lelaki tak boleh belakang saya. Rasa gini. Tak usah lah. Kalau ni gentle, kita walaupun saya pakai kopiah, dan ingat saya ni bawa baik sangat. Tak. Kalau kita ada motor, apa lelakinya fikir kalau ada perempuan kat belakang? Kalau ada main clutch motor kalau ada clutch, sengaja lah ni ada gitu lah biasa. So saya punya prinsip memang saya tak suka tumpang lelaki. So bila saya kat Palembang, saya dah bawa motor, saya dengan jemaah-jemaah saya. Sekali satu mat Indonesia datang, kilas saya. So saya ikut nafsu saya punya kemarahan datang. Saya kejar sampai ujung. Bila saya dah sampai traffic light, saya tu stop. Saya tengok jemaah tak ada, semua tak ada. Saya dah risau pasal saya tak tahu jalan. Ini pertama kali saya datang Palembang, tak pernah apa datang. Bila saya dah mati, saya dah pergi ujung ke ujung, dah 3 jam lebih saya ulang alik tak dapat masuk ke masjid. So saya jumpa, saya dah mati dah, kata kawan saya dah nasihat, jangan niat sembarang. So saya kat atas motor, saya dah niat, ya Allah, kalau kau betul benar, kau betul kau wujud dalam hidupku, kalau betul kau ada kan, wujud nyata kau betul, kau tunjukkan aku sesat. Dah 3 jam lebih. Bila saya pelan-pelan masuk satu lubuk, saya nampak di kawasan, saya nampak macam okey, ni tempat yang saya sampai ni, first landing saya dah sampai kat situ. Saya pelan-pelan, okey, ni tempat. Terus tiba-tiba saya nak masuk. Pasal ni markas, kita panggil markas sekian standard pasport. Ni markas kat tengah, semua orang banglo, rumah, semua. Tu saya masuk satu lorong ni, saya tu nampak diorang. Saya macam diam sekejap. Saya dah letak motor, diorang tanya, kau pergi mana ni? Aku ingat kau dah mati tau.
Pasal 3 jam lebih diorang cari tak dapat. Diorang pun tergerak hati untuk balik makan. Mungkin saya ada kat situ lah. Terus saya ketawa sambil nangis, macam tak percaya. Pasal memang betul lah, that day saya tak percaya. Bila saya ambil wuduk, saya sujud syukur, terus saya nangis. Ya Allah, aku baru percaya kau. Kau tu benar. Kan, janji kau tu benar. Aku dulu menyesal kutuk-kutuk kau, hina kau. Dari situ lah saya yakin sampai sekarang. Saya kira apa lah, saya semua serta pada Allah. Orang nak bastard saya ke, nak hina saya ke, sedar. Dulu saya hina Allah, sekarang saya dah dapat itu jawapan. Allah berikan, Allah tu ada, Allah tu benar, Allah tu cakap janji-janji dia semua benar. Allah memang bantu, cuma kita dapat cepat atau lambat. Itulah saya sampai sekarang. Saya macam, orang tanya saya, kenapa kau tak takut ke musuh datang kau apa? Yalah, saya cuma cakap satu je, musuh terbaik. Kalau musuh datang pun tak kisah, saya serah pada Allah. Pasal apa? Apabila Allah dah berikan hidayah kepada hamba-hamba dia yang dia kasih tu, tak mestinya musuh tu akan datang pukul kita. Allah pasti bimbing kita. Dari situ apa segala saya buat, saya serah pada Allah. Apa yang kita buat yang terbaik, semua serah pada Allah. Dari situ orang cakap, kita tak takut. Apa nak takut? Kalau dulu kita nak jadi jahat, kita tak kisah pasal orang. Kenapa kita nak jadi baik, kita nak takut dengan orang. Dari situ saya dapat itu semangat lagi kuat. Dari situ saya, apa-apa saya buat semua kerana Allah. Saya datang sini pun kerana Allah. Walaupun dijemput, walaupun setakat share pengalaman. Mungkin ni share pengalaman, mungkin jadi satu manfaat kepada yang orang-orang yang apa baru nak jadi apa. Kalau Singapura kita panggil ma'arif lah, nak minarif. Kira minarif dengan ma'arif tu kira seperti macam baru nak jadi abah, jadi makmat ke nak mina apa tepi-tepi jalannya ke ma'arif tepi jalan gitu lah. So, mungkin jadi satu manfaat untuk diorang dengar, mungkin diorang rasa lemah. Dan mungkin diorang nampak saya, diorang abang ni boleh ubah tak boleh ubah. Mudah-mudahan saya mohon pada Allah, mudah saya sampai sini pun dengan Allah, mudah-mudahan Allah bantu saya untuk berikan hidayah kepada diorang. Itu je tak saya fikir. Okey, soalan seterusnya saya minta Cik Fazil bagi tips sikit lah untuk golongan muda dari segi perubahan. Tip macam mana? Saya ni tuan ustaz, saya ni pagi ustaz. Ustaz pun ada, pagi ustaz pun ada, saya tuan ustaz. Tapi kalau share pengalaman pada saya untuk yang orang-orang macam saya gini kita tak seharusnya kita nak condemn diorang lah. Diorang pun manusia biasa. Suruh kita jadi baik pun, kita pun macam diorang. Mungkin dengan cara family macam mana jaga. Tak mestinya diorang tu jahat sangat lah. Pasal kita ni bukan jahat, kita nakal je kan? Kalau pada saya dah, pada saya kalau saya ada anak kan? Macam mana saya ada, kalau contoh saya sayang kepada budak kecil. Walaupun dia nangis 1000 kali, sakit hati saya dengar pun, kita sayang juga kan? Semua orang suka dengan budak kan? Apa salahnya kita sayang sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi jalan, yang perempuan ke lelaki ke, macam anak. Kita tak boleh harus kau buat lagi aku lepak kau, aku charge kau, aku tu apa ni. Atau kita sayang dengan hikmah, kita nasihat dengan hikmah. Semua buat yang kerana Allah. Kita jangan ikut nafsu, nak buat sesuatu ikut nafsu. Kalau ikut nafsu pun kita pun tak kisah tak apa. Kita ikut kemarahan kita. Mungkin semalam tak dapat dengan bini atau tak dapat dengan suami, orang mangsa. Ada orang gitu, kebanyakan, majority. Kita tak tahu siapa lah, tapi kebanyakan yang saya pernah kena kat dalam penjara officer orangnya baik. Tak tahu angin tak, mungkin semalam tak dapat dengan isteri ke suami ke, saya kena charge tiba-tiba. Kalau saya, aku cakap, padahal saya orang memang pelajar. Mungkin ada orang gitu. So kita tak boleh ikut nafsu nak marah orang. Kita sayang, kita ni tanggungjawab sebagai orang Islam. Pun khalifah, jangan cakap khalifah satu je. Kita ni orang Islam ni semua khalifah. Kita nak harus tanggungjawab. Kalau kita pergi jalan tu untuk masukkan masjid je, makmumkan masjid. Doa yang terbaik untuk orang. Bukan kita nampak orang tepi jalan kita nak condemn. Jangan kita pakat besar kita ada berkuasa, kita boleh masukkan orang dalam. Mungkin kita tak tahu dia lebih baik dari kita, kita pun tak tahu. Kadang-kadang kebanyakan Singapura lah orang ada bakat, dia tiasa tak pandang orang yang, dia tiasa pandang orang macam kita ni condemn habis. Betul juga. Cuba kalau abang-abang kat sini datang Singapura tengok beza dia. Pasal
sanjung lah. Saya cerita kemarin saya kat apa Singapore on air saya ceritakan. Aku sanjung orang Malaysia pasal walaupun orang banyak jenayah, banyak dadah, bunuh ke apa, walaupun Malaysia besar, pak kita datang sesuatu kita berhijrah, orang punya sanjung tinggi. Beza dengan orang Singapura. Orang Singapura banyak kritik. Kita sebagai orang Islam kita tak boleh kritik dia apa. Kita kasih moral support. Kita doa yang terbaik untuk dia. Ya. Saya nak minta saya dah buka persoalan untuk penonton untuk tanyakan soalan kepada Encik Fadil. Jangan panggil Encik Fadil, panggil Fadil je masih YP lagi. Tak baik, patut kasih kat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dia panggil dia Ustaz. Ustaz kalau bahasa Arab yang encik. Dia ada dua macam ustaz. Ustaz encik atau ustaz yang mengajar ajar orang. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih saudara moderator kerana memberi peluang. Saya nak mendengar sampai habis yang saudara memimpikan yang dunia kiamat. Jadi saya rasa benda tu menjadikan sebab sebagai hidayah. Tuhan nak tunjuk yang sesuatu yang sampai titik tolak titik point yang kita akan berubah. Mohon saudara cerita lebih lanjut lagi apakah yang saudara mimpi. Saya ambil sikit slot tu yang kata di pantai tadi. Saya actually cerita dia ada pasal saya tengah lari tu. Tu betul-betul cerita dia saya tengah lari. Saya nampak laut tu datang, saya lari. Tapi bila saya toleh tu, laut tu tak ada. Kawan saya masih enjoy. Tu yang saya bangun 1 lebih pagi, saya sadar saya rasa takut macam dia punya takut seperti macam kita tahu time besok nak mati macam kita tak boleh diam pun. Itu dia punya takut dia semacam sampai tak nak keluar rumah. Itu yang saya rasa. Saya duduk rumah sebulan. Dah duduk rumah sebulan saya tak nak keluar pun. Orang baik-baik kawan kaki steam ke, kaki perempuan ke, ajak main perempuan ke, ajak main perempuan ke apa saya cakap tak nak. Tapi kawan baik saya ajak saya ke masjid tu saya rasa macam satu batu tu tak kepala untuk peringatan yang apa tahu dari yang saya keluar rumah ni mati, apalagi kat dalam rumah pasti mati. Maut tu tak kira datang mana, kat dalam rumah atau luar rumah atau tepi kedai atau mana-mana pun sekali mana tu. Tengok dengan cara macam mana Allah sabuk kita. Kita pun kau boleh tak nak mati pergi jalan. Kau boleh kita mati biar kita pergi keadaan nak pergi masjid ke, ni ke kat dalam masjid sujud ke, itu yang kita nak secara harusnya. Bukan senang nak dapat itu. Orang kata kita punya ajar kat situ bukan senang. So dari situ saya jumpa jemaah tabligh saya terangkan dari situ saya rasa tenang sangat. Saya tak rasa macam ragu-ragu. Dan saya dah cakap saya punya tadi sifat macam orang tak senyum bokok nak pergi senyum korang. Orang tak kasi aku makan bokok nak pergi lain. Orang kasi aku makan pun tak besarkan korang. Itu sifat saya. Saya memang sombong. Bila saya start berhijrah baru saya kenal. Saya dulu tak suka campur Melayu. Melayu ni ibarat macam tikus berbual. Jujur jangan hati. Itu tempat sifat yang saya sombong. Tempat saya belum kenal Allah. Saya belum tahu Allah tu siapa. Saya semua kawan Cina. So dari situ saya memang sombong. Saya bila saya dah berhijrah baru saya kenal orang Islam. Saya tak panggil Melayu, orang Islam. Tak kira lah. Islam tu kita punya Islam, tapi Melayu tu ibarat panggil samaran je. So saya gunakan Islam lah. Saya tak panggil orang tu kawan Melayu tak, kawan Islam saya dah, tu je lah. Tapi kan senang lah. Kebanyakan kawan Islam saya pun, walaupun dokumen saya pun terserah. Saya cuma cakap patut korang sebagai sahabat, korang doa untuk aku. Bukan sahabat menghancurkan aku. Kalau korang betul sahabat, korang tak ajak aku mana-mana. Kalau kau betul sahabat, kau ajak aku ke masjid atau buat yang benda baik. Tak kira masjid dah, tolong-tolong makcik tepi jalan pun dah tolong baik kebaikan. Cuci sampah untuk makcik pun dah kebaikan. Itulah kau baik.
peringatan antara satu sama lain. Ibarat seperti macam CD rosak, kita keep repeating, orang rasa bosan tau. Tapi kalau sebaliknya ada manfaat tau. Kalau keep repeating, kita tak seharusnya penat untuk nasihat. Kita tak seharusnya give up untuk apa, peringatan antara satu sama lain. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira setengah hari ke, setengah abad ke, setengah tahun ke, tak kira lah. Tanggungjawab, jangan give up. Tanggungjawab, jangan putus asa untuk peringatan antara satu sama lain. Kemarin saya pergi Palembang, Allah Akbar, saya masuk penjara diorang Saya sikit lah pasal Palembang. Diorang punya penjara tu, kita tak pernah masuk penjara diorang, tak pernah dijemput lah. Palembang saya dijemput besar, nama dia Bayu Asin, penjara Bayu Asin tak salah. Saya masuk, ada satu musola kat tengah-tengah, and dia punya warden semua jemaah tabligh. And diorang kasih semangat lagi untuk apa, kalau kau baik, kau ikut duduk taklim, duduk musyawarah semua, lagi 4 bulan, 5-6 bulan release, keluar siang. Dah keluar siang tak apa, keluar 4 bulan terus. Itu macam bagus saya tengok. Sampai saya sedih, saya nangis. Ada tanya saya, Pak, saya nak ni hukum mati macam mana Pak? Saya pun sampai terharu, saya sampai nangis. Bila kita ramai macam gini juga, tapi kita duduk solat diorang perempuan, saya dengan ustaz, dengan orang Singapura pun ada itu juga macam saya. Saya cakap dengan tu je, dah syukur Alhamdulillah Allah tu kasih kita tahu date mati kita bila. Syukur banyak. Kenapa? Kita boleh cuci. Kita dah tak fokus dua lagi. Kita dah fokus time mati kita je. Kita dah tahu mati kita bila. Tapi macam saya ni, saya tak tahu mati saya bila. Mungkin hari saya pakai kopiah, besok saya mati saya tak pakai kopiah, saya tengah mantap perempuan. Macam mana? Tak mahu saya punya cakapan terlalu open. Tapi kalau tak suka cakap rosang, memang saya tak pandai nak susun ayat nak cakap buat sesuatu ke. Saya cakap tengah mantap, mana tu besok saya mantap mati. Bersyukurlah yang orang yang dah tahu time mati dia, at least dia dapat cuci habis-habisan diri dia. Sampai saya cakap, hukum sini macam mana hukum diorang mati? Tembak. Saya pun ngeri, ya Allah. Saya pergi masuk dah punya tempat kawasan tembak diorang. Saya masuk tengok macam mana diorang berdiri untuk tembak. Tapi kat Karimun pula, cara diorang tangkap lain. Diorang punya cara, tanpa jual dadah, on the spot tembak kasi mati. Tapi kat Palembang pula, kau bunuh tak ada mati. 10 kali orang bunuh, 10 kali lah kau masuk penjara. Di Palembang, saya jumpa orang yang bawa keluar penjara berkali-kali, kes bunuh 8 orang ke 9 orang. Saya tengah tasking, tengah keluar, saya tanya, saya tengok muka dia, saya naik gerun. Pasal muka dia mayat, macam bekas roh orang. Muka dia tak senyum, tak apa. Saya sampai cuit kat ustaz, ustaz dulu. Sampaikan saya dah engine dah panas, baru saya cakap balik, bapak sebaiknya beruntung. Kenapa? Bapak cuba datang Singapura bunuh orang, on the spot mati bak. Bapak tahu, bapak hukum mati. Bapak kat Indonesia, dah kira Allah tu masih sayang bapak, kasih peluang lagi. Bapak cakap 8 kali bunuh orang tapi tak kena hukum mati. Orang hukum mati cuma dada je, bunuh tak mati. Saya juga senang lah, syukur banyak-banyak. Patut bapak nak kena ubah. Tak boleh cakap bapak dah bunuh 8 orang, nak bangga bapak bunuh 8 orang. Tapi kita doakan lah. Ini muka dia takut saya. Walaupun saya ada situ, saya tengok muka dia macam orang kes nak hukum gantung orang kata mayat orang. Pucat muka dia. Mak, saya pun seram lah, ni hantu ke bukan ni. So saya diam lah, saya bawa tasbih dia untuk keluar jemaah. Alhamdulillah lah, dia ada itu kekuatan untuk keluar kita orang, dapat bersama kita orang. Itulah yang selama ni saya buat aktiviti saya kat Singapura. Kalau tak ada jemput, saya tiap-tiap bulan keluar 3 hari lah. Kalau keluar 3 hari pun orang jemput, saya cakap saya tak nak, saya akan batalkan. Pasal apa? Ini tak important, saya keluar 3 hari important. Tak sekira mana-mana boleh. Itu yang saya buat sebenarnya. Tapi kamera kerja saya pun tak tetap lah. Pun dahsyat juga kerja saya. Orang ada jemput, tapi saya punya kerja saya tak ambil full time, saya ambil part time je. Pasal kalau saya ambil full time, saya ada telefon. Kalau saya ambil full time, saya kena buat kerja. Pasal apa? Kadang-kadang ada 4-5 hari ke 3 hari. Takkan hari-hari ada jemputan saya nak pergi ambil off je, mati lah saya. Pasal saya ambil part time lah. Itu lah saya punya pengalaman yang saya tempuh, InsyaAllah.
Okey, untuk soalan yang seterusnya, jika ada penonton untuk bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Tuan Director, Tuan Farah, Tuan TPK, Puan TPP, Saudara Fadil. Okey, kita telah mendengar hampir separuh ataupun 45 minit lah. Apapun tahniah ucapkan kepada Fadil atas pengikutan ini. Cuma apa yang saya nak tahu, mungkin para audiens pun nak tahu macam mana bila berlakunya proses penghijrahan itu, bagaimana penerimaan pertamanya masyarakat, khususnya pihak keluarga saudara Fadil sendiri. Sebab kadang-kadang ada setengah orangnya, kalau kita tengok ada yang support family lah, kita cerita family lah, kita tak cerita tentang masyarakat family. Ada yang support, ada masanya menjauhkan diri. Macam saya ada satu pengalaman waktu saya bekerja di Indonesia. Dia ada satu senarionya adalah apabila seseorang warga negara Malaysia ni mati di sana, di Indonesia, jadi yang mati itu adalah orang mu'alaf. Jadi saya langsung family terkejut. Bila family terkejut, kita tak tahu pun dia sudah masuk Islam. Kita nak minta bantuan dia untuk menguruskan hal ehwal kematian dia di negara asing kan, di Indonesia. Tapi dia kata, tak apalah, itu dia sudah masuk Islam, dia punya pasal lah, kita tak terikat lagi dengan itu, dia punya pasal. Jadi saya tak langsung, kita jadi macam, kenapa family tak ada support? Kan kita tak nak lah cukil lebih lanjut kenapa kan. Jadi dari saudara sisi saudara Fadil sendiri macam mana penerimaan daripada family itu sendiri? Mak saya, Terima kasih. sama-sama Ustaz. Mak saya memang syukur lah. Dia pernah cakap, pernah saya kat dalam penjara, dia cakap, Dil, sampai bila kau nak macam gini je? So saya cakap, nantilah. Pasal memang saya dengan mak saya rapat. Saya tidur bawa ketiak mak saya, walaupun umur saya 29 ni, saya baring sebelah mak saya, tidur bawa ketiak mak saya. Pasal single kan. Saya, walaupun saya pernah kahwin, dah bercerai ataupun pernah cerai ke, dah cerai pun, saya balik rumah mak saya, mesti saya tidur bawa ketiak dia. Tak kira lah, sampai dah cerai pun saya tetap sama juga dengan saya. So dari situ mak saya pernah cakap dengan saya kat dalam penjara, Dil, bila nak ubah? Pasal mak saya ni sakit kaki, dia naik 4 roda kereta untuk visit saya tiap bulan tau. Sebulan 2 kali visit, 2 weeks. Jadi saya cakap, nanti lah. Itu mak saya cakap, kalau mak tak ada, macam mana makan minum kau? Kalau tak makan kau mengamuk macam singa kelaparan. Saya memang lapar, saya jangan orang kacau saya. Sampai sekarang sama juga. Saya tak boleh ubah sifat saya ni. Saya ni sekarang puasa, mungkin saya boleh gurau, tapi ada mood saya punya swing macam perempuan. Mood swing. Jangan cakap lelaki dia tak ada ya. Perempuan tu, jangan cakap perempuan dia ada. Lelaki pun ada mood swing. Tapi lelaki mood swing pasal puasa lah. Mungkin saya puasa, saya ada cepat baran lah. Itu baran memang saya susah nak buang lah. Memang mak saya tegur lah, kalau kau tak makan macam mana, kau ubahlah, kau kahwin ke, boleh jaga kau nak makan minum. Kalau mak tak ada, takkan kau nak pergi kubur. Tu je. Tu je mak saya pasal dia cuma. Tapi saya cakap, dia lah. Pasal saya punya orang memang ni. Bukan cakap saya kalau kepala batu tak. Macam saya tak boleh terima orang tua saya itu. Bila saya dah berubah tu, bila saya dah ikut jemaah tabligh, saya berhidang dengan jemaah tabligh semua. Bila saya minta izin, apa-apa kita, dulu saya buat sesuatu, saya tak pernah minta izin. Mak saya cakap tak boleh, saya main lagar boleh, pintu belakang pun boleh, tak kira lah. Biasa lompat tingkat 2, mak saya lock pintu gate, lock semua, tingkat, saya lompat dari dapur tingkat 2, saya lompat. Nak keluar pasal nak jumpa kawan. Tapi bila saya dah berhijrah, saya nak keluar 40 hari di Palembang lah. Masa saya minta izin, mak, aku nak keluar ni 40 hari. Mak saya cuma cakap nanti je, kalau yang terbaik kau keluar, tapi tolong jangan patah balik dengan perangai lama kau, mak tak sanggup. Tu lah saya, insyaAllah, syukur Alhamdulillah banyak mak saya masih, walaupun dia gitu-gitu pun dia masih setuju. Cuma bapak saya pula, bila saya berhijrah simpan janggut, saya punya,
bapak saya cakap, saya ni dia takut saya jadi ISIS ke atau GI ke. Bapak saya lah, pasal memang dia bukan campur Islam kan, dia campur, walaupun dia nama Islam tapi dia tak campur orang-orang macam kita ni. So dia tak tahu pasal agama sangat. So dia takut saya jadi ISIS, pasal dia suka tengok kat TV, bom sana bom sini, dia ingat saya pun terjebak di situ. Saya cakap, ya saya bukan gitulah, aku masih nak belajar agama saja. Agama ni bukan ajar orang bom sana bom. Agama ni sayang orang, ambil berat pasal orang, doakan orang. Bukan apa, kita belajar agama nak menghina lain bangsa. Salah. Kita belajar agama, kita tak boleh hina lain bangsa. Kita tolong antara satu sama lain. Itu baru betul kita belajar agama. Bukan kita ajar untuk bom orang, pukul orang, kat Cina, kat kafir, kat tu, kita nak pergi pukul. Salah. Bukan itu caranya orang Islam buat kan. Betul-betul kita sayang macam mana Nabi sabar gitu. Dari situ saya cakap bapak saya cakap, kalau aku nak bikin bom, aku first thing bom kat Singapura ni apa, kawasan apa, court, orang panggil sub court lah. Biar Singapura tak ada court untuk judge orang. Saya dapat cakap gitu pasal saya boring. Saya ada buat kes kecil je kena court, buat kes kecil hisap rokok sama kena court. Tak pernah ke stop dari itu court. Tu saya cakap bapak saya, ayah patut ayah doakan yang terbaik. Itulah insyaAllah lah. Kalau bapak saya memang susah saya, bila saya ubah pasal lain dia tak, dia fokus TV pasal IC ni pasal janggut pasal saya simpan. Ni sunnah pun, bapak saya tak tahu pasal sunnah. Saya tengah insyaAllah nak terangkan dia pasal sunnah, tentang pasal sahabat-sahabat Nabi, semua apa yang kita harus dibuat kan. InsyaAllah kalau mak saya okey lagi. Okey, kita buka lagi satu soalan untuk penonton. Okey, untuk Waalaikumsalam, suara lembut. Salam. Oh, boleh. Tapi tinggal saya pekak kiri. Exercise sikit. Saya bersama juga dengan exercise turun naik tangga nanti. Macam nak karaoke je, tarik mic. Lagu apa kak? Lagu Ira Fazira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Saudara Fadil. Okay, terima kasih kerana hadir pada majlis ilmu hari ini. Saya patut terima kasih kerana undangan yang pakar-pakar besar kat sini. Terima kasih kepada anjuran. Okey, pertama sekali saya pun nak share. 2 hari lepas saya ada tengok YouTube berkenaan dengan Saudara Fadil. Okey, di situ saya tengok waktu lunch hour. Jadi ada waktu rehat lah. Saya tengok waktu rehat di pejabat. Saya tengok YouTube. Saya tengok YouTube berkenaan dengan ceramah. Berkenaan dengan ceramah Saudara Fadil. Berkenaan ceramah Saudara Fadil di YouTube. Jadi di situ pertama kali saya kenal siapa itu Saudara Fadil. Sebelum ni saya kenal adalah cerita Abang Long Fadil. Jadi di situ pertama kali saya tengok. Seterusnya di situ saya ada rasa apa yang Saudara Fadil sampaikan tu tersampai pada audiens dan pada saya sendiri. Dan saya rasa ada banyak kata-kata hikmah dan hidayah secara langsung. Bukan hanya pada seorang gangster, tapi mungkin pada seorang... Saya tak gangster, saya lover. Sebab hidayah tu saya rasa mahal. Dia adalah sesuatu yang mahal. Dan ia bukan sahaja pada seorang yang kita anggap sebagai ganas dan gangster tu. Jadi pada saya sendiri pun, setiap orang melalui ada satu fasa-fasa hidayah yang dia terima. Jadi hidayah tu adalah nikmat Allah. Okay, syukur Alhamdulillah Saudara Fadil dah berubah. Dan tahniah saya ucapkan. Cuma bila part mak tu, bila mak ada cerita kan, dekat situ saya perasan Saudara Fadil tak boleh tahan.
memang tak boleh tahan sendu dan akan rasa nak nangis semua. Macam saya lah, bila saya akan teringat kiralah kita yang paling rapat dengan parents kan, jadi kita akan rasa kat situ dekat. So soalan saya kat sini, okey, hidayah itu hadir macam saudara Fadil cerita, mimpikan kiamat apa semualah. Okey, lepas itu bila mak kata, ingat balik apa mak cakap, okey, teringat, oh inilah yang mak aku nak aku berubah. Betul, okey. Saya nak tahu, if kita tak nak cerita jauh, ini berkenaan dengan hayat manusia lah. Okey, kita tahu mati itu pasti. Jadi bila akan mak tu sebagai sumber kekuatan Cik Fadil sekarang, so let's say kalau mak itu akan pergi satu hari nanti, adakah Cik Fadil akan kuat dengan apa yang Cik Fadil rasa sekarang, ataupun dia akan berubah dan goyah? Sekian, terima kasih. Okey lah, pasal kita ni mak bapak kita ni semua barang-barang pinjam di dunia je, bukan kekal selama-lamanya. Memang betul lah, kita sayang benda yang mahal sangat-sangat. Kalau dah hilang di mata kita, apa kita rasa? Mungkin dalam seminggu kita terbayang-bayang atas, atau tak boleh tahan lah untuk apa menerima. Tapi Allah dah janji, kalau kita sama-sama beribadah dan takwa kepada Allah dan taat kepada Allah, kita buat apa perintah Allah, insya-Allah akhirat kita bersama dengan keluarga kita. Tapi kalau kita tak bersama dengan keluarga kita, tak sama-sama belajar, kita tak sama takwa kepada Allah, mungkin saya seorang je atau mungkin mak saya seorang, syurga akhirat pun belum tentu mak saya dapat tolong saya. Kat dunia mak saya masih boleh tolong, akhirat belum tentu mak saya boleh tolong, dan belum tentu saya dapat tolong mak saya. Pasal apa? Mungkin mak kita banyak pahala, kita minta mak kita pahala pun, mak kita pun boleh cakap, aku belum tahu ni pahala boleh masuk syurga. Kat dunia mungkin mak saya memang sayang mak saya, tapi akhirat kita semua sendiri-sendirian, InsyaAllah lah. Tapi memang saya nak kena adab lah, pasal mati itu pasti. Terima tak terima, reda kepada Allah. Apabila kita reda, insyaAllah Allah akan lagi bantu kita. Itu soalan yang berat lah. Pasal saya memang sayang mak saya dari bapak saya. Mak saya tu is like sebersatu semua saya suka. Pasal kan saya dah cakap kan, saya umur 29 tahun ni, saya tidur bawah kaki mak saya. Saya tidur bawah kaki mak saya. Sampaikan dulu janda saya pernah cemburu dengan saya pergilah lapor, saya cakap, mak susah dapat, ini senang-senang dia dapat. Kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3, cerai, kahwin lagi 1, 2, 3, cerai, kahwin 1, 2, 3. Betul tak? Kalau mak kita hanya satu je. So saya tak kisahlah tentang pasal perempuan. Kalau kau nak aku, kau nak kena terima aku. Itu je sifat saya. Saya kalau mak dia pasal, saya sanggup bercerai-berai. Saya tak suka orang kurang ajar mak saya. Ya. Walaupun saya pernah kurang ajar mak saya pun, jangan orang yang kurang ajar. Biar aku seorang di dalam keluarga aku kurang ajar. Ada orang pernah tegur, kau kurang ajar boleh, kenapa aku tak boleh kacau-kacau mak kau ke kurang ajar? Adik-beradik saya pernah gaduh dengan saya lah. Aku cakap, kau adik, aku kurang ajar semua ada sebab. Kononnya ego lah tu. Bila adik saya kurang ajar sikit, saya hebat cukup-cukup. Sampaikan dia nak buang mak saya pun takut-takut. Saya boleh marah mak saya dulu lah. Sekarang fikir balik, yalah, dia pun dah tua. Orang kata kita tak tahu bila dia punya time nak pergi. Sebelum dia punya time nak pergi, mak saya bulan 12 ni pergi umrah. Memang nak bawa mak saya ni bulan 12 ni. Tu lah untuk mana tahu. Kita tak mampu dengan dunia, kita cuma mampu bagikan dia. Walaupun sekertas $10 ke, kita tak dapat bagi kat mak kita, tapi kita dapat. Mungkin dia punya hajat nak pergi umrah, mungkin saya dapatkan pergi umrah. At least dia rasa, orang kata apa, saya anak yang paling susah untuk kasih dia susah. Mungkin adik-adik saya banyak kasih dia senang, tapi saya cuma doa satu je, ya Allah, kau istiqomahkan aku, kasihlah aku belajar agama untuk aku satu hari dapat selamatkan keluarga aku. Itu je. Mungkin saya tak dapat bagikan kewangan, mungkin saya dapat selamat keluarga saya,
akhirat nanti. Itu je saya punya fokus sekarang. Tapi saya tak risau. Itu je, insyaAllah. InsyaAllah dah habis. Untuk kali terakhir, untuk soalan terakhir untuk saudara Fadil, apakah pengalaman yang boleh bagi pengajaran semasa lampau berkaitan dengan bulan Ramadan yang boleh ceritakan sikit? Bulan Ramadan saya guna orang puasa. Orang puasa pun saya minum depan orang, tak respect. Tapi insyaAllah ni puasa saya cuba kekal lah. Maksudnya pasal habis semalam saya memang tak puasa lah. Saya cakap jujur, saya demam sama-sama. Tak tahu lah musim ke tak musim, tak tahu macam. Tapi bila saya pakai saya tak demam. Saya tak demam, saya demam. Tak tahu, kemarin pun sama juga dengan Abang Muaz. Saya cakap dan ada program yang saya boleh demam. Saya tak tahu, mungkin kifarah mudah-mudahan Allah nak hapuskan dosa saya lalui sakit macam-macam kan. Semalam saya demam, tapi Alhamdulillah lah, bila saya di sini Allah bantu untuk sihatkan diri saya. Pasal apa? Semua dia, semua kuasa dia. Saya tak mau kuasa pun. Saya cuma dulu dia saya fikir saya ada duit, saya ada nama, semua boleh respect. Tapi end up zero, telur. Jadi insyaAllah lah kita buat yang terbaik. Saya cuma share satu, kita sebagai orang makcik-makcik ke, pakcik-pakcik ke, abang-abang ke, kakak-kakak ke, adik-adik ke, dan orang pangkat besar ke, pangkat kecil ke, pangkat rendah ke, semua ke, saya cuma share lah. Kita janganlah hina-hina orang macam seperti orang-orang macam saya juga, yang kaki perempuan ke, kaki rogol ke, kaki pukul bantai ke, kaki dada, kaki minum, kaki kelab ke. Janganlah hina orang. Kita fikir diri kita siapa. Kita patut tolong orang, berikan nasihat. Jangan nasihat kena apa, kau tak pergi solat aku kau masuk ke lokal tu, jangan. Kita sayang orang, tackle dalam hati orang. Kita doa hati itulah tanggungjawab kita. Tapi kalau kita hina-hina orang macam contoh, ada orang pakai tudung macam baru-baru tadi. Dia pakai tudung tapi dia tak suka orang lain itu. Kita siapa yang tak suka orang tu? Kau datang dari Allah, Allah turunkan kau, Allah pun turunkan aku juga. So kalau kita tak suka tu orang, kita tak suka dengan ciptaan Allah, kita tak seharusnya hukum manusia. Manusia boleh hukum manusia. Zaman sekarang banyak hukum, satu bid'ah lah, satu inilah, satu itulah, itu haram lah, itu solat tak boleh sah kan. Wajib nak kena buat, wajib mesti harus nak buat. Sedangkan orang yang minum arak, kalau dia dah tahu wajib, dia harus buat. Tak kira lah 40 hari. Allah saja yang dihukum, Allah saja yang boleh berikan sah tak sah. Kita wajib, kita harus buat. Kita jangan tinggalkan tu wajib. Dan saya biasa kena hina satu ustaz cakap saya tak boleh solat pasal itu, tak boleh ambil wuduk, haram, tak boleh solat. Okay fine, sebab tu saya tak tahu Al-Quran, saya bodoh dengan Al-Quran. Bila saya kaji balik Al-Quran, saya fikir balik, ni ustaz bodoh-bodoh aku, orang ajar betul. Betul saya cakap, memang betul itu haram lah. Tapi dalam Al-Quran menyatakan yang melekat di badan kita diharamkan. Tapi ada word of tattoo tak? Tak ada apa? Yang melekat. So saya macam kurang ajar, dia cakap itu haram. Cakaplah benda gini, haram, diharamkan. Okey sedap sikit dengar kan, ini tattoo pula. So saya fikir balik, saya tanya ada ustaz, pendapat lain yang ustaz cakap simple. Wajib kita buat. Kita pedulikan orang. Yang boleh hukum siapa? Allah. Ini Allah dah perintah ni, orang solat 5 waktu. So kalau kita ada itu, kalau kita tak boleh sah, sampai bila kita itu? Siapa yang berikan hidayah? Hidayah walaupun gaji pangkat besar, tuan, puan, contoh 10,000, contoh 100,000, boleh ke beri hidayah? Tak boleh. Itu hidayah lagi besar gaji presiden, lagi besar satu dunia. So dari situ kita doa sebagai orang Islam, kita jangan ludah kat siapa. Rasa kita penat, kita istighfar, kita mohon pada Allah. Itu yang saya punya share lah. Saya kalau boleh tak nak orang ini pada apa. Kita sedar tengok, sebelum nak hina tu orang, tengok diri kita dulu. Kita ni dah buat sempurna ke? Jangan nak kita tengok waktu jalan terus, kita pun tahu kita punya dosa kecil kita tak nampak tau. Mungkin dosa besar kita boleh nampak, kita boleh elak, tapi dosa kecil kita tak realize tau.
kita tak nampak pun dosa kecil. So sebelum tahu kita dah confident kita baik, jangan ingat orang, kita diam sudah, kita doa yang baik. Yang terlalu confident kita dah baik dah. Kalau silap apa, neraka kita juga. Allah tak janji kita syurga. Allah cuma janji yang sahabat-sahabat je. Kita cuma usahakan untuk dapat ke rahmat Allah, ke redha Allah aja. Kalau kita dah dapat redha dari Allah, pasti syurga. So kita kejarkan itu je. Tak payah hina orang, tak bagus. Macam contoh budak baru masuk NS, kena bully apa? Baru-baru kalau Singapura bully tau. Orang masuk NS, budak apa private sikit, kita bagi sikit, kita bully. Tapi buat apa nak bully orang? Dia pun manusia biasa je. Ya. Alhamdulillah, moga dengan surat ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua muslimin dan muslimat. Majlis disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Okay. Saya dah boleh balik hotel dah. Dan saya first time keluar pergi airport, ni share sikit lah walaupun nak beri salam dah. Pukul 5.30 pagi saya dah keluar rumah dah. Saya tak pernah naik flight jam 7. Saya dah ngantuk, saya tahankan mata saya. Pasal saya punya sifat biar saya dah tidur, tidak mampus. Bom tak dengar. So saya tahankan mata saya sampai pagi. Tapi okey, insyaAllah sekali-sekali ya. Bukan selalu kita berjumpa. Kita datang pun kepada Allah, kita berpisah pun kepada Allah. Niat kita nak betul je insyaAllah. Ada salah satu tinggal boleh lah kena saya.